Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Faizah Izzati binti Taib. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kami iaitu etisma. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, etisma merupakan satu fahaman atau kepercayaan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Dia bertentangan dengan agama Tisma. Tisma pula merupakan satu agama yang mempercayai sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun agama etisma ini sudah diamalkan dari zaman-zaman kuno lagi seperti zaman jahiliyah, tetapi pada abad ke-19 agama etisma ini telah berubah kepada satu fahaman dan aliran pemikiran. Apabila sudah bertukar menjadi aliran pemikiran, terdapat ahli fikir. Dan ahli fikir ini berterus terang untuk menafikan kewujudan Tuhan dan mereka mula mencipta dalil-dalil mereka sendiri. Etisma juga mempunyai definisi-definisi lain, contohnya dari bahasa Yunani, yaitu etios. Etios bermaksud tanpa Tuhan. Terma ini digunakan oleh golongan yang menafikan kewujudan Tuhan yang disembah oleh golongan majoriti pada sebuah masyarakat. Dengan perkembangan kebebasan minda dan kritikan terhadap agama, penggunaan terma etisma kemudiannya menjadi lebih spesifik dan terurus. Terusnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pula, etisma adalah al-ilhad. Ilhad dari segi istilahnya adalah sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah sebagai pencipta alam semesta di dunia ini. Seterusnya, etisma adalah satu fahaman yang menolak dan kewujudan Tuhan dalam alam gaib, kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Oleh sebab itu, penganut etisma boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Etisma terbina atas asas kebencian dan kebebasan sempurnanya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak agama, dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Daripada definisi-definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahawa golongan-golongan ini tidak suka untuk dikongkong dengan satu kepercayaan ataupun agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akmal Syahada binti Ibrahim akan meneruskan video ini dengan menceritakan tentang ciri-ciri etisma. Antara ciri-ciri etisma ialah yang pertama, jarang mengucap syukur. Yang kedua, tidak percaya hal gaib. Yang ketiga, tidak percaya syurga dan neraka. Yang keempat, tidak percaya kepada takdir. Dan yang kelima, kebahagiaan bergantung kepada persekitaran. Mari kita huraikan ciri-ciri tersebut dengan lebih terperinci. Yang pertama, jarang mengucap syukur. Golongan ini tidak percaya tentang adanya kewujudan Tuhan. Oleh hal yang demikian, mereka jarang berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Oleh itu, mereka memilih untuk berterima kasih kepada manusia yang telah memenuhi kehendak mereka dan menolong mereka ketika dalam kesusahan. Okey, poin yang kedua, tidak percaya kepada syurga dan neraka. Golongan ini tidak percaya kepada kehidupan selepas kematian. Oleh hal yang demikian, mereka juga tidak percaya kepada adanya wujudnya syurga dan neraka. Bagi mereka, golongan yang sudah mati tidak akan mendapat apa-apa ganjaran terhadap perkara yang mereka lakukan di dunia semasa mereka hidup. Yang ketiga, tidak percaya kepada hal gaib. Golongan ini hanya banyak melihat sesuatu perkara menggunakan akal logik, akal fikiran. Oleh itu, mereka tidak percaya kepada perkara-perkara yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Oleh yang demikian, mereka tidak akan percaya tentang perkara-perkara seperti Tuhan, hantu dan sebagainya. Selain itu, mereka juga tidak percaya kepada ritual keagamaan. Seterusnya, tidak percaya kepada takdir. Takdir merupakan sesuatu yang sering disebut-sebut dalam agama. Namun, bagi mereka, sesuatu yang terjadi kepada diri mereka maupun sesuatu yang terjadi kepada dunia tidak dapat dipisahkan daripada hukum alam. Dan yang terakhir, kebahagiaan
Kebahagiaan bergantung kepada persekitaran. Mereka sangat-sangat menitik beratkan tentang menjaga hubungan sesama manusia. Mereka tidak akan berinteraksi dengan penciptanya kerana bagi mereka, berinteraksi dengan pencipta tidak akan mendapat apa-apa kebahagiaan maupun kesedihan. Oleh itu, mereka sangat-sangat menjaga hubungan sesama manusia dan mereka percaya bahawa kebahagiaan dan kesedihan bergantung pada hubungan mereka sesama manusia. Okey, seterusnya kita akan pergi pada golongan etisme. Di Malaysia, golongan etisme tidak lagi asing. Ia sering diperkatakan. Golongan etisme ini terbahagi kepada 3, iaitu pantheisme, dogmatik ataupun antithesis dan apothetic. Pantheisme merupakan fahaman yang mempercayai bahawa teori bahawa manusia berasal daripada evolusi daripada beruk. Ia dikatakan sebagai teori Darwinisme. Dogmatik atau antithesis merupakan fahaman yang menentang arus yang dianuti manusia, iaitu agama samawi yang sekarang ini dikenali sebagai liberalisme, sosialisme dan sebagainya. Apothetic pula terdiri daripada golongan free thinker, iaitu daripada fahaman sains dan fizik. Golongan ini terdiri daripada golongan ilmuwan dan cerdik pandai. Mereka akan menilai amalan barat dan membanding-bandingkan dengan amalan-amalan Islam yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Malaysia, golongan yang paling banyak pengikut adalah golongan dogmatik atau antithesis dan apothetic. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Naisha Fiza binti Saimi. Jadi saya akan menerangkan bahagian kesan-kesan etism. Kesan etism adalah sukar untuk menentukan populasi etis di seluruh dunia kerana perbezaan dari segi budaya, latar belakang pemahaman dan mereka mungkin berselindung di sebalik kepercayaan-kepercayaan berunsur falsafah seperti Taoism, Jainism atau selesa sebagai agnostik. Hal ini juga ada segelintir yang kekal sebagai Muslim dan beramal dengan ibadah-ibadah di dalam Islam kerana menganggap diri mereka sudah Muslim secara budaya. Di samping itu, kesan etism boleh dibahagikan kepada 2, iaitu kepada individu etis tersebut dan keamanan masyarakat. Antara kesan-kesan etism kepada individu etis tersebut, yang pertama, perasaan bingung dan kacau bilau serta hilang ketenangan jiwa dan hati, rasa ketat di dada dan terpenjara dalam diri, jiwa yang jengkel, kemurungan dan cemas, kesedihan dan tertekan, rasa ingin membunuh diri, kehendak untuk membalas dendam dan jiwa yang dahagakan kepuasan pada setiap sesuatu yang wujud. Rasa kebencian yang bersangatan, ketakutan yang teramat terhadap sifat curiga. Rasa keluh kesah yang tidak reda. Apabila ditimpa kesusahan, mereka akan keluh kesah, namun apabila mendapat kebaikan, mereka akan bersifat kedekut. Sifat dengki yang bersangatan terhadap apa sahaja yang tidak selari dengan kehendak mereka, iri hati yang membakar, jiwa yang seakan tersiat-siat, kegilaan yang melampau, tidak selesa dengan hidup, pengasingan diri. Yang terakhir adalah pengasingan diri yang membawa kepada sikap individualistik. Seterusnya, kesan-kesan etism terhadap keamanan masyarakat pula. Masyarakat akan berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan etnik dan agama lain. Yang kedua, negara akan mundur kerana perpaduan dan kesatuan sukar dicapai akibat daripada permusuhan dan saling membenci antara manusia yang berpegang kepada agama. Apa jua yang dibawa oleh mereka, iaitu golongan etism, mempunyai harga yang perlu dibayar. Walaupun ia nampak seolah-olah ada kebaikan, namun membawa kemusnahan. Yang keempat, perang saudara boleh tercetus antara agama. Pergaduhan antara kaum tercetus akibat putar belit dan pemalsuan ideologi yang mengakibatkan sesebuah kaum untuk mengkritik dan menghina agama yang lain, terutamanya di media sosial. Yang terakhir, etism hanya menghormati sesama kaum mereka sahaja sehingga boleh menyebabkan prejudis, stereotip dan diskriminasi. Walau bagaimanapun,
Mungkin ada segelintir yang cuba untuk menafikan sifat-sifat ini pada diri etis. Hakikatnya pasti akan ada juga walau satu daripada sifat-sifat di atas, terutamanya rasa tidak tenang dalam hidup. Hal ini kerana seorang etis yang komited dengan pegangannya, mereka akan sentiasa rasa tak puas hati selagi mana mereka tidak mencabar intelektualnya dengan berdiskusi dengan orang yang beragama seperti para ulama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia binti Azman akan menerangkan tentang cadangan menangani golongan etism. Dalam usaha kita menangani golongan etism ini, kita perlulah bersikap tenang dan tidak mudah melata. Hal ini demikian kerana kita perlu menggunakan kebijaksanaan kita untuk merancang strategi supaya dapat berkomunikasi dengan golongan ini secara mudah. Antara cadangan untuk menangani golongan etism ini ialah pihak berwajib hendaklah memperkasakan peranan dan bidang kuasa mahkamah syariah dalam usaha membendung penyebaran dan pengaruh fahaman tentang etism ini. Pihak yang bertanggungjawab haruslah menggunakan pendekatan dakwah secara berhikmah, strategik, kreatif dan inovatif dalam menyamai prinsip dan nilai-nilai murni ke dalam jiwa umat Islam. Yang ketiga, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya memahami agama Islam dengan lebih mendalam agar tidak terpesong di kemudian hari. Yang keempat, gerakan da'i ataupun pasukan da'i haruslah diperlengkapkan dengan ilmu dan kemahiran berkomunikasi dalam mendekati golongan kritikal seperti remaja yang meningkat dewasa dan mudah dipengaruhi. Yang kelima, jabatan agama setiap negeri perlulah menawarkan khidmat kaunseling kepada golongan yang mudah terpengaruh bagi memperkukuhkan pegangan agama mereka terhadap agama Islam. Yang keenam, mufti perlulah menegaskan falsafah negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan seperti yang termaktub dalam Rukun Negara Malaysia. Etika dan moral. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kata etika berasal daripada bahasa Inggeris iaitu etik dan bahasa Greek ethos yang membawa kepada maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Moral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin iaitu mores yang membawa maksud sama seperti etika. Moral merupakan sesuatu perkara yang merujuk kepada tingkah laku, manakala etika pula merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Dalam kehidupan ini, manusia tidak boleh lari dari nilai akhlak dan etika. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak akan terlepas daripada nilai baik dan buruk tersendiri, seperti dosa dan juga pahala. Etika dan nilai yang lahir daripada diri seseorang menjadikan ukuran baik atau buruk individu tersebut. Bahkan bagi mereka yang tidak berpegang kepada mana-mana agama atau dikenali sebagai etis, menjadikan akhlak dan etika sebagai piawai bagi alasan yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Dalam Islam, akhlak dan etika yang ada pada manusia hendaklah berlandaskan wahyu dan tidak bergantung kepada akal semata-mata. Seterusnya, akhlak atau moral merupakan dua entiti yang penting dalam membentuk kemanusiaan. Manusia tanpa akhlak tidak akan menjadi manusia yang manusiawi. Perlakuan moral perlu dikaitkan dengan tingkah laku dan tindakan individu terhadap sesuatu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh perasaan tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan diri kita. Di samping itu, terdapat pelbagai falsafah moral yang menjadi pegangan masyarakat barat. Umumnya, kerana pengaruh ajaran sekularisme, mereka telah menolak kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat sebagai sebahagian daripada kod etika mereka dalam aktiviti-aktiviti sosial. Mereka lebih cenderung membataskan ajaran agama kepada kehidupan peribadi semata-mata dan tidak ada kaitan dengan kehidupan sosial. Kesimpulannya, etika dan moral merujuk kepada perbuatan tabiat dan adab yang dilakukan oleh seseorang insan. Tanpa etika atau moral, manusia akan hidup tanpa haluan dan bertuhankan hawa nafsu. Keimanan yang teguh perlu diterapkan dan dihayati oleh umat Islam supaya masyarakat Islam akan tetap berada pada jalan dan landasan makruf yang menghindar daripada terjerumus dalam dosa dan maksiat.